Hai murid-murid, apa kabar semua? Hari ini Cikgu Kau akan mengajar tentang kata ganti nama. Jom ikutkan Cikgu. Mula. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan kata nama. Di sini kata ganti nama terbahagi kepada dua, yaitu kata ganti nama diri dan yang lagi satu yaitu kata ganti nama tunjuk seperti perkataan yang telah diwarnakan merah tersebut. Sekarang cikgu tekan terus. Di sini kata ganti nama terbahagi kepada dua, yaitu kata ganti nama diri dan juga kata ganti nama tunjuk. Sekarang cikgu akan menjelaskan tentang kata ganti nama diri dulu. Di sini, kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Di sini, kata ganti nama terbahagikan kepada tiga kategori, yaitu KGND pertama, penutur, kedua yaitu pendengar, dan ketiga yaitu pihak ataupun orang yang lain. Di sini, KGND merupakan akronim kepada kata ganti nama diri. Ingatlah murid-murid, kata ganti nama diri terdapat tiga jenis, yaitu pertama yaitu penutur, kedua yaitu pendengar, ketiga yaitu pihak orang lain. Sekarang cikgu tekan terus. Di sini kata ganti nama diri bukan hanya dikategorikan kepada tiga jenis. Kata ganti nama diri juga dipisahkan kepada dua kategori, yaitu kata ganti nama diri yang tunggal dan banyak. Dalam kata ganti nama diri tunggal terdapat tiga jenis, yaitu KGND pertama, kedua dan ketiga. Dan bagi kata ganti nama diri banyak ataupun jamak juga sama. Sekarang cikgu akan menjelaskan tentang tunggal dulu. Di sini kata ganti nama diri yang pertama seperti aku, saya, patik, hamba. Kata ganti nama diri yang kedua yaitu awak, kamu, engkau, encik, cik, saudara, saudari, tuan, puan, anda, tuanku, tuan hamba. Kata ganti nama diri yang ketiga yaitu dia, ia, beliau, dan baginda. Bagi kata ganti nama diri yang banyak seperti kami, kita, kata ganti nama diri yang kedua seperti awak semua, kamu semua, saudara sekalian, saudari sekalian, encik-encik, cik-cik, tuan-tuan, puan-puan, anda semua, dan kalian. Bagi KGND yang ketiga, yaitu mereka. Sekarang murid-murid belum memahami secara jelaskan. Bagi cikgu akan menjelaskan secara mendalam pada slide yang berikut. Jom ikut cikgu. Sekarang cikgu tekan terus. Bagi KGND yang pertama, yaitu mengartikan nama diri orang yang bertutur. Contohnya KGND, terdapat aku, saya, hamba, dan lain-lain. Aku digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan. Saya digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana yang rasmi. Contohnya, saya ialah seorang guru bahasa Melayu. Cikgu akan guna saya dan bukan aku. Dan hamba digunakan untuk membahasakan diri sendiri pada zaman dahulu. Hamba digunakan pada zaman dahulu seperti pada zaman dahulu. Orang tersebut jika berpangkat rendah, mereka tidak akan memperkenalkan diri sebagai saya. Mereka akan menggunakan perkataan hamba. Okey, sekarang cikgu akan tekan terus. Kecuali aku, saya, hamba, KGND yang pertama juga terdiri daripada patik, beta, kami, dan kita. Di sini, patik digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan. Beta digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Kami digunakan pada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Dan kita digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang kedua. Sekarang juga akan teruskan.
Sekarang sampai ke KGND yang kedua, iaitu pendengar, menggantikan nama diri orang yang diajak bertutur. Di sini KGND yang kedua terdiri daripada anda, awak, engkau dan sebagainya. Sekarang cikgu akan menjelaskan tentang anda. Anda digunakan untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita. Awak digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Dan engkau digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga. Di sini murid-murid faham tak apakah perbezaan antara anda, awak dan engkau? Sekarang cikgu akan jelaskan pada tingkat formaliti, anda digunakan dalam konteks formal dan tidak membezakan taraf atau umur. Sesuai untuk situasi yang rasmi seperti pengumuman atau komunikasi dengan orang lain seperti pelanggan. Awak digunakan pada suasana yang lebih santai, lebih rileks dan digunakan antara rakan sebaya atau orang yang mempunyai hubungan rapat menunjukkan sedikit kesopanan. Dan engkau digunakan dalam konteks yang lebih intim, seringkali di antara orang yang sudah akrab. Dan engkau juga boleh digunakan dalam konteks spiritual. Okey, sekarang murid-murid sudah tahu tentang perbezaan antara anda, awak dan engkau, dan cikgu akan teruskan ke slide yang lain. Pada KGND yang kedua juga terdiri daripada tuan hamba, tuanku, kalian dan kamu. Tuan hamba digunakan untuk diri orang kedua pada zaman dahulu. Jika kata ganti diri pertama digunakan hamba, mesti diikuti tuan hamba sebagai kata ganti diri yang kedua, dan tuanku digunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan, dan kalian digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap, dan kamu digunakan untuk diri orang kedua yang rapat dengan hubungannya dengan kita. Okey, sekarang kita akan mempelajari kata ganti nama diri yang kedua, yang lain-lain. Maaf kesiapan cikgu telah cakap salah. Sekarang cikgu tekan terus. Sekarang kita akan belajar tentang KGND yang ketiga, iaitu menggantikan nama diri orang yang diceritakan halnya, iaitu orang yang diceritakan halnya tidak hadir. Di sini KGND yang ketiga terdapat baginda, beliau, dia dan ia dan mereka. Bagi baginda, baginda digunakan untuk putera-puteri raja, raja atau sultan. Beliau digunakan untuk orang yang kita hormati, contohnya ibu bapa, guru dan pemimpin. Dia dan ia digunakan untuk orang yang umum seperti orang yang biasa dan rakan kita. Mereka digunakan untuk orang yang bilangan lebih daripada seorang. Okey, setakat ni murid-murid sudah faham tak? Jom ikut cikgu mempelajari tentang yang lebih berkaitan dengan kata ganti nama diri. Teruskan. Di sini cikgu telah mendapati beberapa kesilapan yang sering berlaku dalam kalangan murid-murid tentang penggunaan kata ganti nama diri. Apa itu? Jom ikut cikgu. Murid-murid sering menghadapi kesilapan tentang penggunaan kata ganti nama diri. Contohnya, kami tidak harus mengalah sebelum perlawanan bermula. Kata Mukti kepada Azrul. Yang ni ialah salah. Yang betul kita boleh guna kita. Kita tidak seharus mengalah sebelum perlawanan bermula. Kata Mukti kepada Azrul. Yang kedua, iaitu kereta itu sungguh mahal kerana ianya diimport dari Jepun. Penggunaan ianya adalah salah. Cikgu sudah typing salah. Yang penggunaan salah ialah kereta itu sungguh mahal kerana dianya diimport dari Jepun. Murid-murid silap take note yang betul kita perlulah tukar dianya kepada ianya kerana kereta merupakan bahan yang tidak merupakan benda yang tidak hidup. Oleh itu, penggunaan kata ganti nama tersebut adalah
ianya. Jika bagi orang baru guna dia. Tengok nah murid-murid, cikgu sudah type salah. Okey, yang ketiga iaitu beliau. Beliau diperkas kerana terlibat dalam kes penipuan. Di sini beliau perlu ditukar kepada dia kerana orang tersebut bukan orang yang kita hormat, contohnya ibu bapa, guru dan sebagainya. Dan orang tersebut merupakan orang penipu. So kita tidak perlu menghormati dia. So kita guna perkataan dia dan bukan beliau. Faham tak murid-murid? Sekarang cikgu akan teruskan kepada kata ganti nama tunjuk. Tadi kita telah belajar habis tentang kata ganti nama diri yang umum. Tadi kita telah belajar tentang kata ganti nama diri yang terbahagi kepada dua, iaitu kata ganti nama yang tunggal dan juga banyak. Sekarang kita akan mempelajari tentang kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan tempat atau perkara. Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat ataupun jauh dari pembicara. Ia dapat membantu dalam memberikan konteks kepada perbualan dengan merujuk kepada objek atau lokasi tertentu. Murid-murid, faham tak cikgu yang menerangkan slide pada muka surat ini? Pasti tak faham kan? Tak apa, sekarang kita akan mempelajari secara mendalam tentang kata ganti nama tunjuk. Sekarang cikgu tekan terus. Di sini, kata ganti nama tunjuk juga dibahagi kepada dua kategori, iaitu kata ganti nama tunjuk yang umum, yang lagi ialah kata ganti nama tunjuk tempat. Bagi kata ganti nama tunjuk umum, merujuk kepada kata yang digunakan untuk menunjukkan benda, perkara atau orang secara umum. Contohnya, ini, dan itu. Bagi kata ganti nama tunjuk tempat pula, merupakan jenis kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan lokasi atau tempat tertentu. Contohnya sini, situ, sana. Okey, sekarang cikgu teruskan. Contoh kata ganti nama tunjuk umum bagi ini dan itu. Contohnya kita guna perkataan ini. Ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Contohnya, rumah ini sungguh cantik. Ataupun sekarang cikgu tunjuk tentang kertas kan. Ini kertas nota cikgu. Ini. Dan bagi itu pula merupakan penunjukan sesuatu yang jauh. Contohnya, bola itu besar. Bola itu tidak berdekatan dengan kita. Dia pada jarak yang jauh. So kita guna perkataan itu. Kesilapan penggunaan kata ganti nama tunjuk umum. Kesalahan ini sering berlaku apabila penutur menggunakan ini untuk merujuk kepada objek yang jauh atau itu untuk objek yang dekat. Contohnya, yang salah itu buku saya. Jika buku tersebut berada pada dekat, kita perlu guna ini buku saya. Contohnya, cikgu buat satu contoh yang salah. Itu kertas nota cikgu. Sekarang cikgu sudah salah. So, kita perlu tukar kepada yang betul apa, murid? Cikgu perlu tukar kepada yang betul seperti ini kertas nota cikgu. So, yang betul ialah ini. Murid-murid ingatlah, untuk perkataan bagi kata ganti nama tunjuk umum bagi ini, iaitu menunjukkan objek yang berdekatan kita. Dan itu digunakan untuk objek yang berjauh daripada yang berjauh. Pada jarak yang jauh kita guna umum, kita guna itu, dan pada jarak yang dekat dengan kita guna perkataan ini. Seterusnya, contoh kata ganti nama tunjuk tempat. Di sini terdapat 3 jenis, iaitu sini, sana, dan situ. Contoh penggunaan bagi sini adalah menunjukkan tempat yang dekat. Contoh ayat, Datuk suka bersenam di sini. Bagi sana pula menunjukkan tempat yang jauh, iaitu mari kita pergi ke sana. Daripada perkataan situ pula menunjukkan tempat agak jauh. Ali duduk di situ pagi dan tadi. Okey, sekarang cikgu tekan terus.
Kesilapan penggunaan kata ganti nama tunjuk tempat. Yang pertama, menggunakan sini, situ dan sana secara tidak tepat. Penggunaan kata ganti nama tunjuk tempat seperti sini, situ dan sana seringkali mengalami kesilapan dalam penulisan dan percakapan. Mengapa akan berlaku kesilapan ini? Kerana murid-murid belum memahami dan belum menguasai secara sempurna tentang apa itu sini, sana dan situ. Okey, sekarang cikgu akan menjelaskan secara mendalam. Cikgu harap murid-murid boleh faham selepas menonton video pengajaran cikgu. Okey, bagi penggunaan yang salah iaitu saya pergi sana untuk membeli barang. Jika lokasi adalah dekat, kita tak boleh guna sana. Kita perlu guna sini. Okey, contoh yang kedua iaitu mengabaikan pemisahan kata. Kata ganti nama tunjuk tempat seringkali ditulis sebagai satu perkataan. Padahal seharusnya dipisahkan. Contohnya, di situ. Ialah salah jika kita gabungkan menjadi satu perkataan. Sebenarnya di situ adalah dua perkataan, iaitu DID satu perkataan dan SICTU iaitu satu perkataan. Di situ tak boleh gabungkan, kita perlu pisahkan jadi di situ. Okey, sekarang cikgu akan teruskan. Kesalahan iaitu kesilapan yang ketiga iaitu menggunakan bentuk yang salah. Apa itu? Penggunaan bentuk seperti ke sini ataupun ke sana adalah tidak baku. Yang salah contohnya, dia datang ke sini. Yang ini sudah salah kerana dia sudah bergabung. Ke sini merupakan dua perkataan. Kenapa nak gabung jadi satu? Yang ini memang sudah salah. So kita kena pisahkan jadi ke sini. Pisahkan murid-murid. Jangan gabungkan. Teruskan. Sekarang menggunakan bentuk yang salah. Contohnya ke sini dan ke sana juga telah double guna contoh yang sama, maaf ya. Okey, yang kesilapan yang keempat iaitu mengandalkan kata ganti nama tunjuk. Penggunaan kata ganti nama tunjuk seperti sini-sini, situ-situ adalah tidak perlu dan salah. Salah. Contohnya, kita pergi situ-situ. Yang betul ialah kita pergi ke situ. Bagi kata ganti nama tunjuk tempat, tidak boleh menggandakan. Jika kita menggandakan menjadi kata ganda adalah salah. Bukan hanya situ saja. Sana, sini, situ hanya terdiri daripada kata yang dasar tak boleh digandakan. Contohnya, kita pergi ke situ, kita pergi ke sini, kita pergi ke sana. Pengajaran cikgu kau tentang kata ganti nama diri sampai sini sahaja. Apa yang telah kita mempelajari tadi? Kita telah mempelajari kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Bagi kata ganti nama diri terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu tunggal dan banyak. Setiap kategori terdiri daripada tiga jenis, iaitu kata ganti nama diri yang pertama, kedua dan ketiga. Manakala bagi kata ganti nama tunjuk terdapat dua jenis, iaitu kata ganti nama tunjuk yang umum dan tempat. Bagi umum seperti ini, itu. Bagi kata ganti nama tunjuk bagi tempat iaitu terdapat tiga jenis, iaitu apa? Yang pertama, sini. Kedua, sana. Ketiga, situ. Okey, saya harap murid-murid boleh memahami selepas menonton video pengajaran cikgu tentang kata ganti nama diri. Bye semua, jumpa cikgu kau pada next video.